Assalamualaikum, Kush. Tak ada orang lain masuk ke? Ha, Ah, awal lagi kot rasanya. ya. Ya, ni 10.30 dah. Betul lah. Dia makin nak dekat raya ni makin lewat kot. Orang makin sibuk kan. Betul lah. Ha. Alhamdulillah. Semua sibuk tu alhamdulillah lah. Kalau yang tak sibuk tu yang takut tu. Orang semua sibuk Tak tahulah. nak settingkan ni tempat baru, bengkel baru. Dekat mana? Dekat Dungun juga. Okey. Kedai petani yang punya. Petani kan? Oh, Hmm. bawa apa? Dia ada macam risda ke tengah apa punya ke? Dia ada tapi ni yang petani yang punya. Jadi nak proses sambal dekat situ lah. Dia bagi apa lagi kat sana? Untuk dapat mesti apa semua kan halal lah. Tempat tu lah. Yelah. Tengah duk set up lah ni nak masuk air api kan. Ambil masa jugalah tu. Rasanya lepas raya lah baru siap tu Ambil masa lah sebab dia masalah ni. Masak Masalah api, apa? masalah masak air. Biasalah lock lama kan tak guna. Habis renovate lah dulu tu kot. So far wiring apa semua ada lah. Ada. Tapi kita kena tambah lah. Sebab kan kita nak biasa. guna freezer lah, nak guna ni kena tambah lah. Jadi tu yang meter berapa? Berapa fuse? 2, 3? Apa? Meter, dekat meter tu berapa fuse? Apa dia panggil? Berapa? Oh yang tu. Tak, yang tu nak kena baiki lain. Nak kena tambah lagi. Sebab dia tengok juga kalau macam kalau dulu biasanya frozen freezer tak muat, kena tambah 3 kan. 3 phase apa nama dia? 3 phase lah. 3 phase kan. Biasa kilang sebab bukan kilang lah, consider kilang kecil ni dia frozen satu, lepas tu mesin lagi kan. Yalah kita kadang, coming soon memanglah akan ada mesin-mesin kan masuk. Nak buat. So cadangan macam sekarang ni yang kilang tu berapa per month? Dia bagi free 2 tahun. Oh, okey lah. Yelah. So kalau tak bayar bulan berapa? Dia biasa kalau yang hard lock pertanian gitu RM30 je. Okey. RM30 per month ke per day? Per month. Per month. RM1 lah sehari Ni dia bagi percuma 2 tahun. Okey. Satu tips yang saya boleh sharekan, walaupun dia bagi percuma, tapi jangan macam ni buat satu tabung ke apa, contohlah, sebab nak kena biasakan diri, latih diri untuk bayar. Contoh macam kalau kita dekat Arcade Mara ke ataupun sewa kios ke, contohlah kena bayar RM100, RM100.5 kan, logik RM100.5 ke RM200. Walaupun mungkin ada certain tempat tu percuma selama 6 bulan ke ataupun selama 2 tahun contoh kan. Tapi dalam kes ni tetap maintainkan kos tu. Contoh kalau sewa RM30, RM30 lah. Kalau sewa RM100 lah. Biasakan diri untuk bayar, bukan bayar ke sesiapa, tapi letak dalam tabung supaya nanti bila kita move nak sewa kat shop lot ke apa, kita dah terbiasa untuk bayar. Kita tak adalah leka dah free kan. Sebab bila kita register company ni, dia akan ada kos-kos overhead. Contoh sewa, api air, gaji pekerja apa semua tu kan. So setkan siap-siap. Contohlah untuk sekarang ni latihlah mungkin sebulan 100 dulu. Bila dah okey sikit tambah lagi 300 sebab 100 ke 300 tu normal rate untuk sewa kios ataupun Arcade Mara biasanya. Kan? So masukkan contoh setiap bulan tu tulislah okey setiap bulan overhead let's say lah sewa 100, api air mungkin RM50, apa internet ke whatever lah, apa-apa benda yang melibatkan operation yang setiap bulan wajib untuk bayar tu masukkan dalam satu pembelanjaan. So bila hujung bulan tu sama ada bayar ke biasanya kita akan letak dalam tabung lah, buat satu akaun, letak dalam akaun tu. Memang akan nampak duit banyak, tapi
itulah yang kita kena bayar setiap bulan sebenarnya. Bila kita dah start ada shop lot sendiri, dah start ada kedai sendiri, latihkan diri. Sebab macam Mara pun dia akan tengok juga kiraan. Contoh, berapa expenses pembelanjaan kita. Kita ni buat duit ke tak buat duit? Berapa keuntungan? Accounting lah sebenarnya. Saya belajar benda ni daripada orang bisnes juga sebenarnya. Sebab walaupun kita study dekat universiti tapi benda tu tak boleh pakai pun, kita akan kena belajar dengan orang. So, yang real kan? Yang real, betul. Saya Yang belajar real dengan Cina lagi. dah berlaku kan? Yang ajar saya ni Cina, bukan Melayu. Orang Melayu ni saya tak tahulah, bila kita nak belajar dia tak bagi, dia tak share ilmu. Tapi kalau orang Cina, dia akan ajar, okey kat mana nak dapat supplier, berapa harga kos, macam mana nak kira harga margin produk. So contoh kalau kita nak recruitment, macam saya ada agent atau stokis, saya belajar daripada Cina, macam mana nak letak harga tu. Sebab ni kita pujilah kan, tapi tengoklah realitinya orang bisnes dia ada sistem, dia ada accounting dia, walaupun dia meniaga enterprise, meniaga tepi jalan je, tapi setiap hari saya diajar untuk pergi back in duit jualan ke company. Mana masuk account. Contoh account my bank kan. Untung contohlah, untung minggu tu hari tu RM80. RM80 tu lah kita pergi back in. Back in tu CDM lah, cash deposit kan. Masukkan duit dalam account company. Walaupun niaga enterprise saja. Yalah, kadang nak disiplin tu lah kita susah tu. Betul lah. Kadang-kadang dah nak guna duit tu. Kadang ada orang tak nak pakai online kan. Betul. Sebab tu nak tak nak kena latih diri jugalah. Kalau paling mudah macam sekarang ni kalau akaun Maybank kan. Maybank orang boleh bayar guna transfer online, boleh bayar guna QR Pay apa semua tu. So walaupun kita terima duit cash, tapi biasakan diri untuk transfer balik ke akaun company. Lepas tu nak cucuk keluar tu tak ada masalah. Sebab bank ni dia tengok transaksi akaun kita. Aktif ke, sebulan sekali masuk duit ke. Ada akaun company tapi tak pernah guna kan. So saya ni pengalaman sendirilah selepas beberapa tahun buat. So selepas kita dah ada accounting, kita dah ada audit account, dan next step untuk kita beli kereta ke, nak beli rumah ke apa, tak ada masalah dah lepas tu. Even kena audit tax pun tak ada masalah sebab benda tu ada kiraan dia. Sebab dia ada rekod dah kan? Betul, dah ada rekod. Kena biasakan diri, memang manual je untuk sekarang ni. Apa yang saya sharekan dalam kelas untuk hari ni, saya share template. So benda tu tak tahu sama ada sesuai nak buat buku ke ataupun nak bagi dalam PDF print sendiri. Puan rasa macam mana? Sebab kalau sekarang ni kita rekod pakai buku je. Sebab cadangan macam ni, saya ada dua idea. Sebab kalau saya bagi PDF, sampai sudah memang tak print lah ceritanya kan. Tapi why not? Sebab benda ni ada banyak. Ada kita panggil simpan kira lah kan. Penyatu rugi, lepas tu follow up by daily berapa total sales report. Sebab benda report ni saya akan share kan sebenarnya. So benda tu juga template yang boleh digunakan untuk submit kepada Mara. Contoh Mara akan minta RP, rancangan perniagaan kan. So itu benda yang saya gunakan untuk bagi kepada Mara, Tekun ke ataupun untuk apply loan. Sebab kita ada penyata untuk kira, kita ada dipanggil P&L, profit and loss. So itu accounting lah sebenarnya. Benda tulis guna pen je, pen pencil je, tak perlu sistem pun sebenarnya. So puan rasa better saya print out jadi bukan buku ke ataupun bagi dalam bentuk PDF print sendiri kat rumah? Rasa print sendiri pun boleh. Boleh, betul. Kalau bagi buku tu bila pula nak baginya? Selepas print pergi terus hantar je, tak ada masalah. Kalau saya print buku tu saya terus hantar guna JNT ke apa, guna Pusaju je, tak ada masalah. Pusaju. Mana coach nak tolong buat lah ke kita. Saya duduk fikir sekarang ni sebab bila saya tengok report yang Mara nak ni sangat detail sebenarnya. So agak-agak tak tahulah faham ke tak kan benda ni. Maknanya kita setiap orang ni kena isi benda tu? Betul. Setiap hari? Setiap hari. Sale jualan by daily.
Lepas tu sale jualan secara weekly dan sale jualan secara bulanan dalam masa 3 bulan ni sebenarnya. Dia start bulan 4 lah. Ke start bulan bila? Apa dia? Start bulan 4 lah. Tak dengar? Dia start bulan 4 hari tu lah. Start kalau boleh yang bulan betul. 4, Okey 5, tak? 6. Clear tak internet 4, saya? 5, 6 lah. Betul. Hmm. Sebenarnya bukan 3 bulan je pun. 6 bulan, setahun lepas tu nak continue sama pun tak ada masalah. Sebab benda memang standard practice lah. Sebab bila kita manage, contohlah kalau daftar company Sdn Bhd, setiap tahun kita kena audit account. So benda-benda ni lah yang diperlukan, kena simpan receipt lah, nak kena photostate semua benda tu lah. Supaya bila auditor minta, so kita dah ada dah ready benda tu. Okay, ini profit and loss. Ini record sales jualan harian, mingguan, bulanan. So tinggal bagi macam tu je. Which is benda ni really penting sebenarnya. Tapi saya tahu lah, orang kita mungkin tak ada informasi ni sebenarnya saya nampak. Betul tak? Puan pernah belajar tak tentang accounting ni? Memang belajar sebab dulu base ambil accounting. Tapi praktikalnya out. Saya pun, yalah sama lah, saya belajar juga student accounting lagi kan. Tapi tak ada pun, kita tak belajar pun untuk bisnes kan. Kita just belajar P&L biasa je. Yalah. So itulah saya duduk survey kan. Kalau nak print out buku, memang agak costly lah. Tapi tak ada masalah pun. Benda tu print sekali je. Cuma dari segi nak pergi hantar apa, that's another part lah, challenge dia. Tapi should be semua ada alamat rumah kan. So tak ada masalah lah untuk terima. Cuma itulah, nak rajin ke tak nak tulis setiap hari benda tu. Kena dirajinkan lah. Itulah. Yelah sebab kalau dah benda tu nak kena hantar report kan. Tapi bagus juga sebab akak pun baru start lah nak buat rekod daily kan. Sebelum ni kita kadang, alamak semalam dah jual, hari ni lupa. Kadang kita lupa kan. Betul. Ada kalau yang tulis bill tu bagus lah. Kalau mula 1-2 orang beli kan. Betul. Itu kalau okey lagi. Tapi kalau dah sampai 10 orang, 50, 100 memang tak ada tulis saya rasa. Yelah kadang 1-2 orang tu orang yang online dalam bank tu, yelah nanti nampak lah transaction. Betul. Yang tapi cash semua online kan. Yang cash tu kadang dah lupa dah. Minggu lepas apa dah. Kadang tak ayah nak cari. tak rekod terus kan. Kata macam mana nak disiplinkan benda tu. Sebab kalau kita kat kedai ke apa, memang kita rekod. Sebab kita tidak di kedai kan. Ada keluar receipt, ada keluar apa semualah. Mana? Yang kata rekod tu ada keluar macam receipt ke, ada keluar voucher ke apa? Kalau yang ejen ambil tu adalah receipt. Kalau orang beli ni tak ada. Kalau kita kat kedai lah biasa sebelum ni kedai kan, kita rekod lah seharian kita tu. Sebab daripada yang tu ada rekod dekat buku jugalah. Kan? Kat buku. Biasa kita rekod. Sebab kita nak tahu daily kita kan. Sebab kadang kita ada staff duit dengan kita nak collect dengan sale betul tak. Kadang duit dalam laci dengan rekod tak sama. Betul lah. Sebab ada yang transfer online yang dapat dan mungkin yang duit cash transaction kan. Tapi kan agak-agak kan kalau walaupun lah ada yang guna apps, ada guna website dan sebagainya, atau ada yang guna manual tulis guna buku, tapi dari segi orang kita ni lebih sesuai yang mana puan rasa? Rasa dia lebih proper yang ni lah, tulis yang proper. Sebab kalau mana daripada tulis tu ambil gambar ke macam mana? Ambil gambar? Tak, maksud saya yang kita tulis tu ataupun ada form dah. Kalau ada form dah, kita tulis lah dekat form tu. Maknanya tulis dalam Google Doc je lah. Baik mana saya bagi link, tulis dalam macam tu je. Yang coach kata nak bagi betul buku tu kan. Betul buku tu. Kan benda tu dah ada. Okay. Jadi kita tulis kat situ. Kan? Ke macam mana?
okey juga, tak ada masalah pun. Lagi bagus sebenarnya kalau macam tu. Maknanya secara harian saya akan sharekan link yang sama. Bila Ha. habis kelas, okey tolong update sale report hari ni, sale jualan hari ni, macam tu. Hmm. Okey Tapi lah, tu lah, boleh tak kadang masalah. ada yang miss. Dia dalam apa, Betul lah, orang kata memang akan berlaku. Tu tak difikirkan. Ha. Itu yang yelah, saya duk fikir ni macam mana nak mudahkan supaya tak adalah rasa benda tu macam terbeban setiap hari nak kena key in satu persatu apa semua. Sebab benda tu boleh jadi pressure tapi benda tu penting. Ke nak atau buat macam mana? saya bagi template tu sama ada print sendiri ataupun bentuk buku yang saya bagi tu just snap by daily je Hmm. kan. Snack rasa boleh je. Kan? Itu yang terbaik lagi lah. Yelah, kalau kita nak key in, kadang nak kena buka laptop. Kadang tak ada. Kalau kita yang Memang tak- production kita, marketing kita ni kadang tak ada nak buka. Dalam Betul. sehari tu kadang tak ada nak buka. Memang tak buka pun. Kadang saya ni 2 jam je online. Yang lain memang tak ada lah. Tak ada reply WhatsApp ke apa. Memang tak pegang langsung lah. Tak sempat kan. Tak tempat. So maknanya kalau macam tu, why not saya bagi template ke apa. Sama ada buku ke apa. So by daily, setiap hari closing sale tu untuk report punya purpose lah. Just snap then hantarkan. Sama ada dalam WhatsApp group masing-masing ke sebagainya macam mana. Ataupun hantar private pun tak ada masalah kan. Saya rasa itu je lah yang terbaik setakat ni. Rasa yang tu dah paling simple lah tu. Kalau tak boleh buat juga memang sebab nak buka yang apa laptop lagi rasa berat. Betul. Memang betul. Terutama sekali ialah saya fahamlah mungkin internet tak ada, mungkin bergaduh dengan anak nak belajar sekali pakai laptop ke apa kan. So saya tengah cari formula yang paling mudah supaya bila setiap hari at least ada record jualan dan saya boleh tahulah, boleh monitor sama ada by weekly ataupun by monthly. Okey, siapa yang sale naik, macam mana, apa yang lagi kita boleh bantu, nak bantu dalam bentuk apa kan. Ya, rasa yang tu je paling simple by manual tu kita boleh je. Sambil-sambil tu kan tulis rekod sekejap. Ataupun malam je snap je lah. Betul. Kalau nak diri kan. Paling simple lah tu. Okey lah kalau macam tu kita pakai start memandangkan sekarang ni awal bulan, baru berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. 3. Dah 3 bulan dah. Dah 3 bulan. So kita akan start untuk bulan Mei ni lah untuk sistem reporting. Sebab saya rasa yang April agak backdated, agak payah sikit lah kan. Tapi tak apa. Kita start untuk bulan ni dulu dan saya akan bagi format tu lah. Cuma tu je. Nanti saya minta Puan sebab masa isi form hari tu saya tak ada detail alamat tau. Kak, Puan ada isi detail alamat? Ada Tak tahu. isi hari tu? Tak tahu tak kita isi tak. So sebab semua dalam form kan. Tak tahu ada tak ruang alamat. Kalau tak apa, saya akan bagi link baru ke apa, nanti kita tengok. So isi alamat juga. Bolehlah kita nak buat delivery buku-buku panduan apa semua tu. Sebab saya ada jugalah 2-3 benda yang memang saya buat. Saya memang print. Sama ada bentuk e-book ataupun buku fizikal. Nanti saya akan bagi. Boleh? Yelah sebab dia bagi akak lah rasa better benda tu fizikal. Sebab e-book ni kadang kita tak ada nak buka. Memang tak buka pun. Itu masalahnya. Banyak lah saya bagi. Kadang-kadang kan yang saya cakap tentang yang sebelum-sebelum ni. Bila tak apa saya akan bagi dalam bentuk video. Akan bagi e-book. Kebanyakan memang tak pernah buka pun sebenarnya. Sebab kadang kita tak sempat lah. Ini memang Allah yang tu tak buka. Kalau sehari, 2 hari, seminggu, dah sebulan dah. Betul. So masa kan cepat. Kita kalau dah bekerja dengan production dengan ni memang tak dan. Betul. Itulah. So kita dalam borak-borak ni pun kita nak cuba bantu jugalah kan. Which is saya nampak Mara dia at one time memang dia nak tahu jugalah prestasi kita macam mana. Tapi dia tak ada sistem yang boleh macam mana nak track benda tu. Sebab kebanyakan mungkin orang kita dia lah. Kadang-kadang tak tulis pun report, tak ada accounting, tak ada apa kan. Tu nak track sale macam mana? Yelah.
Sebab tu dia buat ni gitu, sebab sebelum ni tak ada buat gitu. Sebelum ni tak ada. Okey. Tak ada. Sebab tu masa jumpa dengan pegawai Mara Dungun tu, dia kata kalau dia bagi geram packaging, dia nak ada at least 20% peningkatan. Kalau kita bagi ataupun kita bagi loan Putra yang 10K tu kan tanpa faedah. Dia pun nak nampak kita punya progress tu. Tapi mungkinlah dia pun tak ada sistem kan nak trace. Mungkin kalau dah manual gitu, kalau yalah kalau kita buat direct dengan dia, kita hantar yang manual tu je. Yang kita rekod daily sale kita kan. Yang tu je lah. Sebab dia kata memang sekarang ni Mara memang nak. Sebab sebelum ni dia bagi-bagi je. Geran lah apa kan. Tak tahu dia orang meningkat ke, dok ke, buat ke, tak ke kan. Betul. Saya cakap macam ni lah. Sebenarnya sebab untuk bulan pertama dia lebih kepada santai lagi, dan bulan kedua ni so kita nak start ada tracking dan feedback lah sebenarnya. So setiap kali tu contoh improvement dekat sales tu yang paling penting lah. Buat marketing guna Facebook ke apa semua another part, sebab itu tak ada result, tapi end up still nak juga ada result dalam bentuk peningkatan sales, mungkin tambah follower, mungkin tambah tak tahulah apa benda lagi kan. So itulah kesimpulan saya rasa yang boleh saya proposekan, supaya at least usahawan yang 30 orang untuk training personal coach ni akan ada track dia punya sales, report sales ada basic P&L. Saya rasa itu je cukup benarnya. Macam Puan, apa kos-kos yang terlibat lagi untuk perniagaan ni? Kos? Kos bahan mentah. Kadang kos transport. Transport kan kita kemari nak pergi beli botol apa semua kan. Lepas tu kos kita punya production lah masa nak proses tu. Kadang kalau kita senaraikan list kos terlibat tu banyak. Kadang kita tu pun tak sempat nak tulis satu-satu kan. Betul. Itu yang kadang terlepas kos-kos yang hidden tu. Tu kadang kena kaji balik data costing kan. Yang kata baru ni Kayak kita tu salah. Bila kita nak pergi ke agent dengan stoki, kita akan start lah. Sebab sebelum ni kita jual direct kan. Betul. Bila kita jual direct, okey lah. Kita boleh buat sale, kita boleh buat combo, kita boleh ni. Bila kita nak bagi pada agent, kita mula start. Sebab ramai juga usahawan lain pun kadang dia jual harga tu, bila kita nak beli, kita beli harga tu juga. Katakan dia jual RM5 lah curry puff. Kita nak beli sebagai ejen RM5 ke? Jadi kita yang kena markup. Jadi harga akan jadi lagi mahal lah sebenarnya kita. Jadi kalau kita duduk sini juga kan, duduk sini, kecuali kita duduk Dungun, yang tu duduk KL, tak apalah. Ni kalau kita duduk Dungun juga, kita nak jual dia punya tu. Dengan kita RM6, dengan dia RM5. Sebab dia kata memang dia jual harga tu sebab dia jual direct kan. Dia tak ada harga ejen, harga ni tak ada. Betul. So sekarang ni dah start macam yang last session kan, saya suruh kira untuk costing berapa, sebab ada banyak benda juga yang terlepas lah saya nampak. Antara kos-kos tambahan lagi, macam kos nak buat marketing. Kos nak buat marketing pun kira kos juga sebenarnya. Sama ada nak buat flyers ke, nak buat billboard ke, nak buat ads ke, benda yang kita keluarkan duit untuk marketing. Ada tak buat macam flyers ke, katalog ke? Sekarang ni yang untuk produk sambal ni belum buat lagi. So dah start kena buat lah, sebab sambal ada berapa jenis hari tu kan? Banyak jenis kan? Kita banyak buat online. Kalau yang bisnes sebelum ni memang kita buat banting kan. Buat promo, ada 100 banting. Kita gantung je dekat Bandar Dungun ni. So banting tu adalah cost marketing. Contohlah, berapa buat? Buat 10, 20, 30?
Mana apa? Harga? Nak banting tu buat berapa unit dan berapa harga untuk setiap satu? 100 banting. 100. Satu banting tu 20. 1/20. So buat total jadi berapa? 100. 2,000. 100. Gantung kan dekat ni. Tapi masa tu feedback dia kurang lah. Kos kita besar. Betul lah. Sebab tu dia sama je. Okay. Sebab apa ada orang buat billboard dan sebab apa ada orang buat keluar dekat radio, keluar dekat TV, keluar dekat mungkin bagi flyers letak dekat kereta masa sembahyang Jumaat. Biasa saya dapat benda-benda macam tu lah. Dia sebab dia ada game-game dia sendiri. Okay, dalam kes ni saya boleh katakan contoh sebab kita ni baru lagi. Orang tak kenal pun kita lagi. So mungkin modal tak ada lah senang cerita saya boleh katakan. Tapi kalau kita ada modal is another part lah. Kita cakap tentang realitinya sekarang. Saya nak buat marketing yang kau tapi saya tak ada bajet. Nak masuk TV. Contoh Malaysia hari ini 18 minit kos 28,000. Tak ada duit. So, boleh murah sikit lah. Bolehlah masuk TV Hijrah 5,000 je. 5,000 slot Bismillah dengan slot bis niaga. Bolehlah dapat dalam 15 minit kot. Tapi nak kena bayar 5,000. So apa yang option kita ada sekarang? Okay. So okay. Kenapa ada orang gunakan letak banner atau banting kat tepi jalan? Satu, sebab dia nak orang tahu pasal brand dia. Dia bukan fokus jual sangat. Okey, nak beli sambal, dia letak nombor telefon je sebenarnya. Tapi bukan ke arah menjual. Dia tak ada tulis harga pun biasanya. Kita akan nampak macam billboard. Ada tak kat billboard dia tulis harga? Beli ni harga RM1.5. So tak ada. Dia akan biasa logo dengan adalah tulisan tagline dia semuanya. Tapi dari segi kaedah marketing, apa yang saya boleh cadangkan, gunakan sahaja yang percuma dulu. Tak perlu nak gunakan yang berbayar lagi. Contoh bajet 1,000 tu sebenarnya boleh je buat untuk buat beli equipment ke, beli lampu ke, untuk tambahkan lagi. Contoh kalau jual guna Facebook Live ataupun guna Instagram Live. Bolehlah beli ring light satu, beli sound berapa dan buat jual-jual semua tu. Sebab saya bermula memang saya jual secara live. Tu memang method yang saya gunakan sebab apa? Sebab percuma. Dan kalau masuk TV 18 minit, kalau live saya boleh buat sejam, 2 jam, 5 jam, tak ada masalah, tak kena bayar pun. Kan? Tapi sebab satu, kenapa gunakan live sama ada di profile ataupun di page? Satu, orang tak tahu tentang kita dan orang tak tahu pun produk kita ni produk apa. So bila kita biasakan diri, terutama sekali saya sharekan dalam kelas teknik 7 hari mencintaiku tu, orang akan mula kenal kita. Okey, rupanya dia founder, dia keluarkan sambal, dia explain pasal sambal. Hari-hari dia akan live pasal sambal. Tapi benda tu kena create, dia panggil content sikit lah. Okay, hari ni nak buat menu masakan. Esok nak buat sharing pasal ni. Esok lusa nak buat video tentang packaging. So konsep kita adalah sharing saja. So kita berkongsi di Facebook, kita berkongsi di Instagram, kita berkongsi di Twitter. Ikutlah platform apa yang ada. TikTok pun boleh pakai, tak masalah. Sebab method saya tak fokus marketing. Tak fokus dekat satu-satu tempat. Apa yang ada, kalau video yang sama tu saya guna je. Hari ini live dekat Facebook, esok live dekat Instagram, lusa dekat TikTok pula. Tak kisah. Tapi bukan whole day lah. Mungkin setakat sejam je, sejam sehari cukup lah. Tu je. Sebab kita kena produce produk jugalah. Tapi biasakan diri untuk live sebab apa? Bila saya buat live, okay, ni pengalaman peribadi, saya dapat feedback terus. Customer terus tanya, macam mana nak beli? Boleh tak hantar dekat Johor? Boleh tak hantar dekat ni? Ada ejen tak dekat Langkawi? Contoh macam, sampai Langkawi orang tengok kan? Sebab mungkin network rakan-rakan kita lah. Kalau live dekat group, okay, dia akan jadi different pula strategi. Tapi kalau kita live menggunakan profile kita, kadang-kadang kita tak tahu tau siapa yang follow kita pun. Dia akan dikongsi, orang tengok, dia akan tengok selepas ni, dia akan tengok, dia akan komen, dia akan tengok, dia akan komen. Tapi bila kita buat live ni, kita dapat terus, ada yang tanya dekat Johor. Ada yang berminat nak jadi ejen berupanya. Wow, okay. So kita ambil lah feedback tu, ambil feedback tu. Dan
rahsia yang saya nak sharekan macam mana nak buat copywriting yang berkesan. Kita ambil sama ada soalan-soalan ataupun jawapan-jawapan apa yang soalan ditanya oleh pelanggan kita. Jadikan benda tu copywriting. Faham? Contoh contoh dalam Apa diam? tak dengar. Bila diam. Tiba-tiba dia tak dengar. Puan cakap dia start. Okay. So apa yang berlaku bila selalu engagement macam tu, saya boleh kumpul soalan-soalan, saya boleh kumpul benda-benda tu, saya jadikan benda tu sebagai konten seterusnya. Contoh okay, ada yang customer tanya, kek buah. Sekarang saya tengah jual kek buah. Kek buah ni tahan lama tak? Macam mana kira selepas sampai tu kena masak balik ke ataupun terus potong terus makan je? So saya ambil soalan tu, saya postkan untuk next, maknanya untuk saya punya update posting biasa. So dalam tu ada soalan, okay, ada customer ni tanya, produk ni, kek ni tahan lama tak? Macam mana nak makan? Kena ni tak? So saya akan explain balik. Okay, untuk mengetahui semua, kek ni basically dia tahan selama 3 bulan. Tapi kena letak dalam peci sejuk lah. Kalau letak kat luar, dia akan ada kulat. Tapi kulat dekat belah atas je. Kalau ada kulat pun, dia bukan satu kek je tu. So kalau ada start naik-naik kulat apa tu, potong je layer atas. Okay, nampak tak? Saya ambil konten saya ni daripada soalan customer. Faham? So customer tanya, okay, kek ni boleh hantar dekat Langkawi tak? Macam mana packaging apa semua? Saya ambil soalan dia, saya buat update saya punya posting pula. Okay, untuk pengetahuan, kita boleh bentuk video Ya? Aku jawab tu bentuk video tak kisah, tulis pun boleh. Tulis boleh. Kalau malas, saya buat video je. Saya tak rajin nulis lah. Kalau rajin nulis, okay, saya boleh reply sama ada tulisan, ambil gambar ke apa, tak ada masalah. Dia lain orang, lain cara. Kalau boleh buat video lah. Kalau nak buat live pun boleh. Kalau malu, okay, boleh tulis sendiri je, update status je. Tapi itu adalah bahan yang saya gunakan. Okay, kita nak update. Yes, okay, customer tanya, macam mana nak hantar delivery? Okay, so saya explain lah. Kek ni kita wrap, kita balut selepas masak. Kita dah letak siap-siap dalam Tupperware yang kuat. Lepas tu kita wrap dengan bubble lagi. Sebab apa? Sebab kita nak jaga kualiti dan berdasarkan feedback yang sebelum ni, kebanyakan dapat kek tu pecah dan sebagainya. So kita ambil inisiatif, kita wrap bubble, kita siap letak kotak dan kita ni. Saya explain benda tu je. Nampak tak? Dan itu adalah konten yang kita akan dapat konten yang panjang sangat. Kita akan dapat konten. Next, soalan ni pula. Dia akan seterusnya. Orang akan tanya, okay, pedas tak cili ni? Pedas tak sambal ni? Sambal ni kena masak tak? Ataupun boleh terus makan? Tuang sampai buka terus makan. So explain lah balik lah. Oh, sambal ni, okay, apa-apa. Macam Puan, contoh saya tanya soalan. Sambal ni macam mana? Dia ada apa-apa kalau orang allergic? Contoh, boleh makan tak? Saya nak explain. Dia boleh makan sebab kalau biasa kalau yang udang je, yang orang alergi kan, yang sambal udang tu memang dia ada udang baring, udang geragau. Udang geragau kan. Kan orang belacan tu yang buat belacan tu. Jadi orang alahan memang tak makan. Sebab tu kalau sambal udang tu ramai orang alergik lah. Kalau yang lain tu dia ada bilis je. Kalau untuk kes orang yang allergic seafood, boleh tak dia orang order sambal ada udang tu? Dia tak boleh. Reject macam tu je lah. Okay. Bila dia alergik kan, kita dah letak dah udang tu. Yalah, okay. Tapi jawapan dia macam ni. Kita jangan reject macam tu cakap. Okay, Puan, terima kasih bertanya. Okay, udang untuk pengetahuan, bagi orang yang allergic, yes, benda ni akan jadi masalah lah. Tapi, saya ada satu cadangan. Puan boleh dapatkan sambal, apa nama dia? Sambal apa buah petai, sambal petai. Kita ada banyak lagi sambal. Yang ni khas untuk orang yang tak ada alergi. Mana twist lah, twist. Ya. Jangan reject macam tu. Sayang. Dia kata, tak boleh ke? Tak apalah saya beli ni. Tiba-tiba cari orang lain ada jual sambal hitam pula kan. So kita explain. Kita jangan reject. Dia istilah dia
Ya betul. Okey, kita betulkan dia, ya betul. Tapi saya ada solution dia. Solution dia, faham? Produk B, C, D, E dan Ah, sebagainya. bagi alternatif masa jawab tu. Ya betul. Hal lain lah. Betul. Ah, So itu cara yang biasa digunakan lah. Sebab apa bila orang bertanya, kalau jual live senang lah. Tapi sekarang ni kita jual online. Jual online ni kita nak suruh dia rasa pun dia tak boleh rasa. Nak suruh dia bau pun dia tak boleh bau. So macam mana nak capture benda tu? Actually kita kena build up kepercayaan supaya customer nampak dia buat, dia siap ada kedai, dia ada kilang lagi. Sekarang dah ada kilang. Ada account company dan adalah tengok yang benda-benda yang kena update. Contoh bila buat packaging, hantar ke pos laju ke apa, kena snap lah benda tu. Ambil gambar, update status. Aktiviti harian untuk bisnes. So benda tu kena adalah, okay sekarang ni tengah mengacau sambal lah, boleh tengok hari ni kita ada sambal ni, esok sambal ni. Ambil je video, tak ada masalah pun. Buat live sambil masak pun okey je. Sebab tengok ramai orang buat live sambil masak. Sebab akan buat video je. Tak ada masalah. Boleh je buat live. Buat video, lepas tu kita post balik lah. Betul. Buat video. Tapi kadang buat video nampak sambal je, orangnya tak nampak. Tu kita panggil video malu lah tu. Tak ada masalah. Okey, nak ada gambar orang boleh, nak sambil masak pun boleh, tak ada masalah. Cuma video tu kena ada engagement. Kena adalah soalan-soalan supaya trigger orang komen. Bila orang komen, kita engagement lah. Kita reply balik. Sebab customer dia nak benda tu. Yelah. Sebab tengok, pernah je akak tengok yang orang lain lah yang jual sambal macam mana dia orang buat. Dia kata, dia tak buat pun yang tu. Jadi belajar something lah. Betul. Kadang kita tak buat. Patutlah dia punya tu bertimbung post. Kita ni ada lah berapa ketul. Kita update pun 2 hari sekali. Macam mana? Tengok dia buat, kalau dah ada limited lah dia punya keyword dia tu kan. Limited untuk 100 orang yang pertama je. Yang lain nanti next batch. Betul. Bila orang customer tengok macam, betul lah, ada 100 je, dia akan wujudkan rasa macam, aku kena beli sekarang ni. Kalau tak beli kan dah habis stok. Nak kena restock minggu depan. Restock lepas raya baru dapat sambal kan, contoh. So, contoh saya boleh share kat sini, tarikh akhir untuk penghantaran pos bila nak dapat produk sebelum waktu raya adalah 8 hari bulan. So, apa boleh kita ambil advantage dari sini? Okey, sesiapa 8 hari bulan ni lah, 8 hari bulan. Hari ni berapa? 3. So, ada 5 hari lagi lah maknanya. Sebab apa? Kalau kita hantar selepas 8 hari bulan, barang tetap jalan. Cuma dia orang akan dapat lepas raya je, beza dia. So kalau siapa-siapa yang nak sebelum raya, beli sekarang juga, lock barang ni, kita terus proses order, kita dapat hantar sebelum hari raya, contoh. Sempatlah buat beraya. Bolehlah buat raya, makan pagi raya, makan whatever lah. Kan? Tapi ini yang method kita wujudkan supaya orang rasa macam, kena beli juga sekarang. Kalau tak beli, dia rugi. Kalau dia tak beli, contoh kita buat combo. Dia akan rasa jimat. Better aku beli yang ni lagi jimat berbanding dengan beli satu kan. Yelah. Tu kata bila kita buat combo tu. Tapi satu yang akak nampak, bila dah dekat nak raya ni kan, orang lebih tertumpu nak beli persiapan raya. Betul. Kek, biskut, kek. Betul. Benda-benda yang untuk nak guna hari raya. Macam sambal ni kita kata nak create macam mana nak buat. Hari tu terus buat combo bagi free free raya bajet. Sebab dia orang dah target nak ke, sebab kalau di sinilah di Dungun ni, di Terengganu ni orang tak mati purpose guna sambal. Kalau customer kat KL mana dia buat lempeng, dia cicah sambal tempoyak petai tu. Wow, okey. Dia sedap. Macam sambal lempeng cicah dengan sambal hitam kan. Pulut dia boleh makan dengan sambal tempoyak, bubur nasi boleh makan dengan sambal tempoyak.
Jadi kalau dekat sini, kita dekat Terengganu, dekat Dungun, Kelantan ni orang tak biasa. Sebab Tak tu saya biasa. tanya tadi. Kenapa target market ke Dungun saja kalau boleh pergi ke market lain? Betul lah. Sebab orang tak biasa kan. Bila kita Betul. tengok, sebab kita duduk di sini. Jadi kita dah tengok apa tu feedback orang di sini. Jadi bila orang KL beli, dia tunjuklah testimoni dia tu. Best lah makan dengan cicah dengan ni. Dia buat gitu. Jadi bila kita share balik dengan maknanya orang tempatan lah. Dia orang tak biasa makan. Macam akak pergi jual dekat Mara, bangunan Mara tu kan, dekat KL tu. Jual bubur nasi meraung tu, kita letak sambal sambal semua. Jadi dia orang nak dengan sambal tempoyak petai je. Dengan bubur nasi. Wah, okey. Lepas tu dia naik office, dia makan kan. Lepas tu dia turun, nak ni je tak nak. Bawang goreng tak nak, bawang putih goreng apa semua tak nak. Nak sambal tempoyak petai je. Cakap, tempat kita memang pelik gila tau. Dekat sini pelik gila lah, orang tak makan. Dia punya tu. Sebab tu kadang-kadang kita nak bagi pesan susah. Sebenarnya Puan dah menjawab dah soalan tu. Puan tanya soalan macam mana produk sambal ni nak jual musim-musim raya. Tapi jawapannya dah ada dah sebenarnya. Dia berkatakan produk Puan ni ada dekat target market ataupun pelanggan sebenarnya bukan dekat Dungun. Bukan. Dia adalah di luar. Contoh KL, Penang. Siapa lagi yang makan apa nama? Tempoyak. Pahang. Kan? Itulah tempat target market sebenarnya. So apa Puan boleh buat? Fokuskan kepada customer yang suka order ni, convert dia jadi agent. Okay? Sebab kita bercakap tentang nak consistent order setiap bulan. So kalau kita sentiasa fokus pada customer biasa, regular lah yang beli mungkin sekali je beli kan. Ada tak customer yang beli sampai 10 kali? Customer? Tak ada. Kadang yang tempatan ni jarang lah. Betul. So why not fokuskan kepada recruitment. Yang ni melibatkan harga apa semua jugalah. Okay, jualkan kepada customer tu, biar recruit dia jadi agent. Mungkin start dengan satu agent dekat KL. Lepas tu next, cari agent dekat PJ. Cari agent dekat Kelang dan sebagainya. Sebab yang ni akan bawa sales yang konsisten lagi. Berbanding dengan nak sentiasa cari customer. Yelah nak pusing cakap Dungun apa semua ni. Bukan saya nak kata jangan buat. Tapi market Puan lebih besar sebenarnya di luar. Kenapa nak fokuskan dekat market yang kecil kan? Produk sambal ni dia lebih di luar. Sebab tu kalau kita pergi bubur di luar memang laku. Sukalah. Niaga dekat Putrajaya kan. Dekat Demai. So maknanya sekarang ni Puan boleh fokuskan untuk target market kepada yang luar ni. Yang ni lah yang akan terus membeli. Musim raya ke, tak raya ke, lepas raya ke, dia akan tetap membeli. Okay? Kalau dekat Terengganu ataupun dekat Dungun tu mungkin dia akan beli sekali, rasa dan itu je lah. Yelah sebab kan? Bukan habit sebenarnya. Bukan so, habit macam mana? Orang tempatan. Sekarang dia macam mana nak buatkan benda ni supaya customer repeat order again. Kadang tu lah yang kadang kita silap tak bubur dalam kolam tu. Yang coach kata bubur dalam kolam kan? Ya. Itu jawapan. Masukkan dia dalam kolam ataupun kita appreciate bagi something kan? Itu yang hari tu belajar dengan siapa? Appreciate. Kita bila dah ada database kan, kadang kita tahu dah kalau hari apa-apa wish kan. Jadi dia orang rasa macam dihargai. Jadi itu yang jadi. Kalau buat guna website ni, kalau kita buat guna website, terutamanya ada website sendiri pakai ni, we talking about website yang sendiri lah, bukan Shopee, bukan Lazada lah. Benda tu boleh buat automatik je. Yelah dia kita sekali set je. Kita sekali set, tulis email ke apa, dia blast, sistem akan blast email. Dia akan bagilah SMS ke WhatsApp ke sebagainya. Itu yang best part sebenarnya. Kalau berniaga online, kita bercakap tentang website sendirilah.
Tapi kalau kita berniaga guna Shopee, guna Lazada tu, benda tu agak limited sikit sebab kita tumpang kedai orang. Ya, betul tu Bang. Tapi betul. Lagi satu kan. Mana lah cara appreciate customer. Saya kata lagi satu lah. Kita tahu dah target market kita di luar. Bila target market kita di luar, bila contohlah macam kata kita nak buat live tu, kita just buat lah. Maknanya kita nak, kita kena pergi dekat marketplace dekat situ. Macam kata dekat KL, marketplace situ. Perlu ke kita buat gitu? Boleh je, tak ada masalah. Boleh buat, cadangan saya boleh lah. Okey, tak ada masalah pun buat. Macam kita post dekat grup-grup je. Okey. Yelah sebab kita nak kata benda apa, orang yang nampak posting kita tu di luar. Mandi luar pada Terengganu kan. Walaupun kita kadang dekat grup Dungun pun dia orang berada di luar. Dia orang join ke Facebook pun tu. Dia orang tak duduk di Dungun. Betul. Dia dah ada berapa 300k, 400k dah follower tu. Ramai yang duduk di luar. Memang betul. Sebab tu cakap, jangan fokuskan kepada small market. Sebab market ni besar. Dan feedback dah ada. Macam sebelum ni pun cakap, ada yang beli dekat Expo, dekat apa semua tu. Sayangnya sebab tak ada database lah. Kalau ada database lagi sedap sebenarnya. Yelah sebab kita jual gitu kan. Tak adalah database. Sepatutnya kan, okey. Ini game kalau kita nak main Expo ataupun buka booth kat luar. Puan boleh ambil, buat, ataupun sesiapa yang tengok dalam Facebook ni, okey, sesiapa yang tengok bersama dengan kita selepas ni, tengok balik video ni boleh belajar juga. Apa yang saya praktikkan, contohlah kalau kita ada produk, kita jual dekat booth, kita jual dekat Expo ke mana-manalah, Maha ke Mihas sebagainya. Waktu orang nak beli tu, contohlah harga barang tu RM10. Puan guna approach macam ni. Encik ada Facebook tak? Ataupun encik ada Instagram tak? Macam ni. Kita ada promosi sekarang. Manakan encik nak beli, nak bayar dah ni. Kalau encik like, follow ataupun ni lah macam follow kita punya account tu, encik dapat 10%, 5%, 10%, tak kisahlah. Itu boleh letak sendiri. Encik akan dapat 10% discount. Like Facebook kita je. Nanti boleh dapat detail-detail apa semua tu. Lepas tu ambil gambar customer yang pegang tu sekali. Faham? Oh, patut tag dekat Facebook tu. Itu cara dia. Bayangkan kalau 100 orang beli, akan ada 100 orang like ataupun follow kita punya account. Okay? Nampak tak game dia? Okay, suruh dia ni apa ke ataupun another part ni level lain pula lah. Okay. Cik, kita ada promosi sekarang. Siapa yang caption yang terbaik bagi komen ataupun update status, tag dekat kita, kita akan bagi hadiah RM100 ke RM500 kita bagi duit raya ke contohlah sekarang puasa kan. Tapi dengan syarat bila cik balik nanti ambil gambar ataupun ambil video ataupun whatever, tag akaun kami. So melayakkan dapat, kita ada promotion ni boleh dapatlah hadiah duit raya RM100. Tapi ini bos kami yang pilih. Bos kami yang decide apa semua. Alang-alang dah beli ni, why not? Cik update lah. Update sekali dan tag kami punya account. Nampak tak? Yalah. Modal kita mungkin RM50 lah. Modal kita mungkin RM50 je. Tapi orang buat bukan semua orang menang. Benda yang menang seorang je. Tapi sebab dengar, dapat duit raya, ada lucky draw, dapat hadiah dan sebagainya, kita nak dia bercakap tentang kita punya produk je sebenarnya. So bila dia update, contohlah dia ada 1000 kawan. Okay, dia update status, saya dah beli sambal Puan Mariam, sangat sedap. Boleh dapat, baru beli dekat Maha tadi. Nampak tak? So maknanya benda ni akan keluar, dia akan keluar kat newsfeed dia dan kawan-kawan dia akan nampak. Nampak tak? Itulah teknik yang digunakan. Ni cara kita nak main kedai fizikal.
Okey. Boleh? Boleh. Kadang kita terfikir kan nak buat itu. Tapi kadang sibuk sebenarnya. Saya dah 8, okey. Kalau teknik tu biasanya lah akan ada pekerja apa semua. Dia Ha. mungkin boleh letak poster ke apa, just letak supaya bila kita akan terlupa. Tapi bila kita tertengok balik poster tu, kita akan teringat. Mungkin daripada 100, 20 je dapat. Banting tu kan? Banting. Ya. So dia ambil balik. Ini kami. Kami free contoh. Betul lah kan, kita bagi apa benda yang customer suka lah biasanya. Yelah sebab macam sekarang ni pun kita ada buat offer tu combo. Siap ada beli dah paper bag cantik nak bubur dah sebagai pack combo. Okay. Order kat Shopee je lah. Dah buat pack combo tu. Ya betul. Jadi tu yang kadang macam mana nak buat campaign orang nak raya dengan sambal. Orang nak beli persiapan raya. Tapi kalau ada orang beli je. Betul. Mana tak kisah. Sambal ni benda yang makan hari-hari. Tak ada istilah time raya je orang beli, lepas raya orang tak beli. Dia sentiasa akan ada. Dan lebih-lebih lagi kalau kita ada 5 atau 10 ejen tolong jual untuk kita, then tak ada masalah sebenarnya. Sebab sekarang ni puan buat seorang. Cuba bayangkan, ada target ni lah. Target untuk bulan Mei ni 5 ejen dulu. Mungkin KL 2, Penang 1, Johor 1, kan? Kedah 1, cukup lah. Target tu dulu. Sabah Sarawak ke, tak kisahlah kan. Sebab yang paling senang nak main adalah orang government ni. Orang government paling senang sebenarnya. Yalah sebab dia sekitar tu kan, tempat kerja. Betul. Biasanya dia akan beli macam mana nak apa tu? Create agent tu. System agent. Ada dia. Yang system agent tu kata nak next sesi. Saya pun punya. Okay. Actually, okay. Dalam grup yang lain kita ada share dah sebenarnya. Sebab tetamu saya dia tak sihat hari ni sebenarnya. So saya terpaksa tangguhkan untuk sesi seterusnya. Saya dah jemput dah untuk join sekali. Tapi dia demam pula hari ni. Coach dia lah basically dia banyak untuk buat recruitment daripada orang tak ada ejen sampailah ada 10 ejen sampai ada 100 ejen pertama. So benda tu ada dalam modul kita sebenarnya. Yelah, kadang benda tu yang kita nak tahu sebenarnya. Tapi apa yang saya boleh sharekan salah satunya rahsia dia kena jual diri dulu. Jual diri bila orang percaya dengan kita, hari-hari dia tengok kita selfie dengan sambal kan. Hari ni selfie macam ni, esok selfie macam ni, esok macam ni. So, selfie sama kat pantai. Kan rumah kat pantai. Janganlah makan, selfie je dah lah. Bukan selfie dekat pantai. Dekat pantai. Dia je, tak ada masalah. Buat ni biar siapa orang muak tengok kita. Betul. Tak, dia tak ada istilah muak. Dia akan ada sampai satu peringkat orang terbiasa dah tengok kita selfie dengan sambal ni. Dan percayalah, orang yang tengok, kadang-kadang yang komen ni bukan beli sangat. Yang tak, dia tengok sekali lalu je, yang tu yang akan beli. Yelah sebab dia orang kadang dia tak komen pun, dia tu PM je nak beli. Betul. Itu dia rasa. So bila kita menjual diri kita, orang percaya dengan kita dan orang akan nampak, hari-hari dia makan sambal ni. Best sangat ke sambal ni? Apa yang membuatkan ni? Fokus pada satu produk lah. Mungkin minggu ni, fokus produk ni. Minggu depan, produk lain pula. Then update lah, selang-seli kan ada testimoni, ada gambar-gambar buat packaging. Kena ada benda-benda ni. Sebab update packaging saja pun dah membuatkan orang tertanya macam makin lama makin banyak.
apa benda dia buat ni? Oh, Hmm. jual sambal. Buat jual sambal ni boleh kaya ke? Contoh. Memang tak kaya lagi. Tapi bila sampai satu peringkat, jadi macam sambal nyet. Khairul Amin tu sampai berapa juta. Boleh jadi jutawan lah tu jual sambal kan? Memanglah macam sama Cik Noh lah. Dulu kan tak famous Cik Noh. Betul. Tapi sebab apa? Sebab ramai orang yang jual. Dia bukan jual seorang-seorang. Dia gunakan orang lain yang untuk menjual sekali. Yelah, dia create agent. So, sekarang ni dia hanya fokus ni je supply kepada agent je. Mungkin saya berapa? 100,000, 200,000 per day. Ya, dia supply lah ni kepada master stockist ya. Lepas tu stockist kepada agent. Betul. Memang betul lah. HQ akan jaga stokis dia biasanya. Dia takkan deal direct dah lah. Penat. Dia personal coaching kepada stokist tu pula agent. Dia personal seorang-seorang. Macam mana nak buat 1 juta yang pertama pula. Dia dah juta-juta kan. Betul. Bayangkan kalau 10 orang yang buat 1 juta, dah 10 juta dah. Automatically kan. Ya. Sebab tu dia buat personal coaching tu. Dia buat jadi jalan lah. Sebenarnya boleh jadi macam tu lagi atau boleh jadi lagi baik sebenarnya. Tapi sekarang ni puan kena start dulu. At least basic yang utama kena biasakan diri, at least orang kenal, orang tahu. Dah bila dia tengok je dia tahu, okey ni Puan Mariam punya produk ni. Sambal ni dah tahu dah, cari kat Dungun owner dia contoh. Kan? So macam mana nak buat betul? Kena rajin lah, kena rajin buat, kena live, kena buat video, kena ada gambar tu dan suruh sesiapa yang beli tag gambar tu, tag sama ada IG ataupun Facebook. Yelah kadang bila kita sempat, yelah macam coach beritahu lah, kita tulis siap-siap di banting. Baru jadi. Dia orang tengok kan. Okey, sila like punya ni dapat apa. Ya benda tu nak buat tak terbuat. Oh yelah missing. Bila nak cetak balik, cetak yang sama. Tak tulis yang bawah tu. Tak kena like. Apa sebenarnya? Macam kalau saya buat expo ke apa, saya akan ada satu, contohlah banting. Banting belakang backdrop sama je, tapi dekat tulisan tu, selalunya nama tempat tu, saya tak terus print, akan ada space, saya akan tampal guna stiker je. Contoh, minggu ni Mood Republic kat Alostar. So, saya akan print stiker kecil tu je. Okay, siapa-siapa ni di Alostar. Tarikh pun akan tukar lah, dia akan tukar biasa tarikh dengan tempat. Kalau contoh next, Mood Republic dekat Johor, saya akan print stiker juga, tampal je lah dekat banner belakang tu. Tu je. Kena sentiasa. Kalau kita main booth ni, kena ada tempat untuk orang selfie. Penting tu. Dia tak perlu dekor yang high tech pun, just pakai banner je. Tapi make sure banner tu yang besar dan orang nampak lah kan. Gambar kita kan. So, duduk sebelah macam duduk kat sebelah-sebelah kan. Contoh. Yelah, tengok kadang dia orang buat tu. Selalu tengok. Berimpian lah nak buat gitulah. InsyaAllah boleh sebenarnya. InsyaAllah. Memang boleh sebab macam saya, kalau macam Mood Republic ke ataupun yang event-event ni, kita target kita bukan jualan sangat. Tapi ada 2-3 target. Mungkin salah satunya nak recruit agent. Okay? Sebab yang akan jaga booth, bukan HQ dah selalunya. Stokis kita yang akan jaga. Contohlah kalau event Mood Republic dekat Alostar, takkan saya nak pergi ke Alostar kan? Memang taklah saya nak pergi. Alostar lah pergi. Tu tengoklah kalau rajin ke apa kan. Tapi dalam situasi sekarang contohnya, saya akan suruh ejen dekat Alostar lah yang akan jaga booth tu. So kita membantu ejen ataupun membantu stokis-stokis kita buat jualan lagi. Sebab back to ejen ataupun stokis ni. Kalau serentak, kalau cara macam ni, ada 4 tempat serentak, contohlah dekat Kedah, dekat Johor, dekat Sabah, Sarawak pun, benda tu boleh berjalan lagi secara automatik. Kita tak perlu ada kat sana pun. Kita update training. Ada kat sini-sini, orangnya duduk situ je. Cepat je kawan ni.
Siapa yang tak Betul. masuk hari ni Ram? Rugi tak masuk ni. Ada aura Ya. jutawan dia ni. InsyaAllah. Saya doakan sebab untuk jadi jutawan ni, okey, untuk dapat juta pertama ni senang. Ha. Tapi nak maintain, nak dapatkan 1 juta kedua ni yang payah sebenarnya. Oh. InsyaAllah boleh. Semua orang boleh sebenarnya. Setakat 1 juta sale, easily je. Ha. Ada number yang tepat, bajet yang cukup. Kalau tak ada bajet, lambat sikit lah. Kalau ada bajet, lagi cepat. Then planning yang tepat, itulah formula dia. Produk yang sedap lah. Produk yang tepat. Dan customer yang tepat. Itu dia punya formula dia. Sebab kalau produk kita punyalah hebat, tapi kita jual dekat salah orang, macam Puan sekarang ni, produk sambal. Tapi Puan jual dekat orang yang tak makan sambal. So macam mana orang tu nak beli kan? So kita fokuskan dekat siapa yang makan sambal ni. Kalau saya kan, IG, saya akan pergi dekat admin punya IG. Saya akan follow satu-satu follower dia. IG, oh tu. Kita pergi follow yang follower dia. Betul. Sebab follow dia yang pernah membeli ke apa ke is one thing lah. Tapi ini adalah contoh di mana customer-customer yang follow dia sebab mungkin sambal dia ke, dah ada peminat dia sebenarnya. Okay. Ambil je lah, follow balik. Sebab orang-orang ni lah yang akan follow kita balik ke. Kita boleh tahulah, okay, kenapa orang follow, kenapa orang beli sambal nyet. Padahal dia mahal. Trending je pun kan. Okay, satu sebab credibility Kai Ruming tu sebenarnya. Itu je. Bukannya pasal yalah sambal sedap-sedap mana sangat kan, biasa je. Tapi sebab dia jual diri dia dulu, dia buat video selama 4 tahun. Tu yang dia jual apa saja semua boleh laku. Okey. Yalah sebab orang jadi excited nak try lah. Betul. Gila lu jual 8,000 dekat Shopee, sold out every day. Ya. Kadang suka tengok orang. Laku sangat dia orang jual. So itu membuktikan satu benchmark di mana jual sambal boleh sampai 1 juta. Sale 1 juta sale. Jual sambal saja. Itu jual dekat Shopee tu, tak ada website, tak ada apa tu, tak ada agent pun. Okey, tak ada agent. Dia tak ada agent, tak ada reseller pun. Dia jual dekat Shopee je. Boleh sebenarnya Puan. Ya. Sebab kadang tak perlu banyak platform pun, pakai satu je kan. Sebab tengok yang tu dia live dekat IG, nak beli kat Shopee. Betul. Tu je cukup. Cukup. Kenapa kat Shopee? Sebab senang ada transaction apa semua. Tapi sampai satu peringkat sebenarnya lebih baguslah untuk ada website sebab kita nak simpan database. Shopee ni dia tak bagi database dia sebenarnya. Melainkan kita print out tu, kita ambil alamat, nombor telefon dengan tu je lah dapat. Email tak ada. Rugi kat situ lah sikit. Tapi better than nothing kan. At least dapat nombor telefon, at least dapat alamat. Okey lah. Yelah jadi kita kena buat manual lah benda tu. Tak boleh nak copy kan. Kena key balik kan. Ni saya share untuk Puan saja dan untuk siapa yang tengah tengok dekat Facebook ni. Okay, special. Kalau gunakan Shopee, nanti letaklah kertas ataupun voucher, tapi kena mention. Kalau nak beli untuk pembelian seterusnya, sila nak dapatkan update ke apa, boleh follow Instagram dan juga Facebook kami. Okay. Dan of course lah, kita akan letakkan nombor telefon kita lah, ataupun ejen atau sebagainya. Daripada orang beli Shopee, sekarang ni next beli tu dia akan beli dari kita dah. So, kita tak ada keluarkan kos pun sebenarnya. Bayangkan Shopee keluar buat iklan TV berapa banyak. TV semua sampai orang boleh hafal lah lagu Shopee kan. Lah. Dia punya apa dia punya lagu dia tu. Tapi saya jual dekat sekali customer tu maintain nak beli dengan saya setiap kali. Okey tak? Mana dia tak perasan lah yang kos post lagi murah dekat Shopee tu, dia tak perasan dah. Kan? Sebab dia dah follow kita. Depends lah sebab boleh je nak buat promosi sebab bila kita guna easy parcel tu,
kos dia mungkin mahal dalam RM1, RM2 pun tak ada masalah. Easy pasal Kalau lah. dia nak beli dalam Shopee pun okey je, tak ada masalah. Sebab apa yang kita nak dia maintain beli dengan kita. Sebab yang jual sambal dekat Shopee banyak tau. Dia mungkin beli Banyak. dengan orang lain apa semua kan, tapi kita nak dia tetap beli dengan kita. Dia nak nampak tu. Yelah, satu yang easy parcel tu, bila kita top up hari tu teranglah klik top up RM20 yang minima tu. Bila top up minima RM20, dia dapat harga RM9. RM9 1.2 kilo. Lepas tu terang pula klik top up 50. Top up 50 baru dapat RM9.49. Lepas tu kalau kita, let's say kalau kita ada masa tu lah ada 2 parcel je nak post. Kan nak post ada 2 parcel. Jadi kalau kita top up 50, kita guna RM9 tu. Jadi lebih lagi banyak kita dah top up. Macam kakak dah top up sebelum ni 100 kan? 100. Jadi kalau guna yang 100 tu, dia dapat yang RM9 tu lah. Yang asal. Jadi macam nak kena top up pula 50 sedangkan kita ada 2 parcel je. Okey, jawapan Jadi dia lebih pula duit kan? betul. Apa yang berlaku sebenarnya mungkin yang 100 tu dah terlepas, dah expired dah. Sebab tujuan top up tu untuk nak aktifkan promotion rate tu je sebenarnya. Okay. So promotion rate biasanya dalam sebulan lah, paling lama pun sebulan. So puan betul untuk top up RM50 tu, betul. Tapi the next time tak perlu top up 50 dah, top up 20 untuk maintain je, maintain dia aktif tu je. Oh, mana stay dapat yang RM9.49 tu lah? Ya, betul. Oh. Tapi kalau guna sekarang pun, yang 100 tu dah jadi expire. ya betul. Mungkin dah register dulu, tapi dah lebih sebulan setengah ke apa, so dia akan kembali ke rate normal. So untuk dapatkan harga contoh RM9.49 ni, korang kena top up lah. Saya tak ingat lah, yang ni saya tak ingat. Kena top up 50 baru dapat rate tu ataupun top up 20 dah dapat rate tu. Yang ni saya tak ingat. Ni dah top up 20 tak dapat. So maknanya kena top up 50 lah, minimum top sama up 50. dengan kita tak top up. Ya. Jadi korang klik 50, 100, 300 sama RM9.49. Top up paling murah je lah, 50 je, senang. 50. Itulah cerita. Okay? Oh, iyalah. Tu kata maknanya, ingatkan setiap kali kita nak post pula kena top up. Jadi duit kita kau makin banyak lah. Tak. Jawapan dia tak sebab top up 20 je lah. Maintain supaya benda tu jangan expired je. Contoh Jangan kalau top expire. up 50 dia ada masa sebulan kan. So in between sebulan tu top up lah mungkin dalam RM20 je cukup. Tu je. Jadi sebab nak hidup nama dia tu. Macam kita top up prepaid, just nak maintain tu je. Itu kata nanti berkumpul lah duit dekat Easy Parcel tu kalau 50. Yalah kadang kita tak banyak parcel kan. Benda tu kita akan guna. Jangan risaulah sebab benda ni puan akan guna setiap hari dan setakat 100 tu macam saya 6-7 parcel dah settle dah benda tu. Lagi-lagi kalau kita delivery ke Singapura, delivery ke Sabah Sarawak, dia lagi inilah sebenarnya. Yelah dia pakai banyak lah kan. Dia punya tu. Penat juga ni kata nak top up. Okey faham dah. Dia expire dah yang 100 tu. Itu yang confirm yang saya boleh bagi tahu lah sebab memang saya itu tapi saya top up pun mungkin first saya top up 50. Lepas tu saya maintain je 20 nak dekat habis top up 20 supaya dia tak expire. Dia nak baru faham. Ingatkan dia kena top up tu seumur 50. Habislah top up 50 memang takkan habis lah selalunya. Tu kata, penat juga. Kita ada 1-2 parcel je ni. Kalau kita dah ada 10 parcel, barulah duit tu yang akan habis kan. Ni duit duduk dekat Easy Parcel je, pending. Jenuh. Okey. Tahu dah. Okeylah, alhamdulillah lah sebab saya bukan duk promote Easy Parcel sangat, tapi sebab saya gunakan dan benda ni saya rasa penting untuk orang tahu daripada Tapi dia memang jimat lah, jimat. Memang jimat.
Memang jimat. Memang sangat jimat. Dan lagi satu yang jimat is one thing lah. Pada saya sebab kita dalam masa kita dapat order daripada WhatsApp, kita key in dalam user parcel, dalam masa 5 minit saya boleh bagi tracking number kepada customer. Itu yang mahal sebenarnya. Sebab orang lain mungkin okey dah pack semua, kena pergi pos laju, kena tulis satu persatu baru dapat tracking number. Tapi kita tak. Kita tinggal print out, tepek, tampal, settle dah. Ya, boleh dapat dah dia punya tu. Yang hari tu coach ke print kopi tu bubuh dekat mana? Print dia punya tracking tu. Kopi tracking tu bubuh kat mana? Yang tracking number. Kopi tracking yang mana? Tak faham soalan. Okey. Kopi, Tracking number tu contoh kalau kita dapat lah. Okey. Tracking number tu saya copy daripada AWB tu, kan dia ada tulis ECR. Kalau pos laju ECR. Kalau JNT 68 something, nombor 6 lah starting dia. So saya copy kod tu, pergi ke tracking.my, tracking.my. Saya paste. Ya, apa benda? Okey. Kod tracking tu, kalau contohlah JNT kan, JNT 68000, saya copy, saya pergi ke tracking.my. Saya paste kat situ. Tracking.my tu paste situ. Dekat situlah link yang keluar tu, dekat atas tu lah saya bagi kepada customer. Okey? Customer. Okey. Tracking.my. Yalah kita nak cari tu barang kita ada kat mana. Betul. Bila kita masukkan sama ada email ataupun nombor telefon, saya buat 2 kali First time lepas dah isi tracking.my, saya letakkan kod dekat tracking.my tu. Saya letakkan email saya dan juga nombor telefon saya. Step pertama. Yang kedua, saya letakkan sama kalau ada email customer lah. Kalau tak ada pun saya letak email saya dan juga nombor telefon customer yang kali kedua. So apa yang berlaku, sebab every time parcel tu di scan, saya dapat notification, customer pun dapat notification. Yalah senang lah. Itu yang mahal, yang orang lain tak ada, kita saja yang ada. Kita terus dapat. Dia akan dapat SMS, dia dapat email. Benda tu memang macam customer bertanya, baguslah you. Setiap pergerakan you bagi notification. Padahal saya tak buat apa pun. Yelah dia auto kan. Memang kita selalu terima. Okay, on the way dah, nak mari dah. Dia nak mari rumah kita pun dia khabar. Dia nak mari. Kita pun kata, ni ada barang dah on the way ni. Dia tengok ada kat pagar. Betul lah. Itu benda yang bagus. Itu lah dia pakai yang easy parcel. Sebab ada setengah tak dapat. Notice tu. Betul. Yang kita order kan. Ya. Dia dapat terbalik. Okay, so dah 11.30 dah. Saya rasa untuk tu sajalah sesi kita malam ni. So Puan Mariam memang dapat 100% lah malam ni. Kita one-on-one saja. Memang itulah private betul. Orang busy belaka ni. Okay, so saya minta satu je. Benda yang saya sharekan ni, tolong pakai dan tolong guna. Terus guna je, tak ada masalah. Saya suka orang share, saya suka orang guna. Dan kalau boleh bagi impact lah ada impact sikit lah dekat Puan, sebab benda yang saya share berdasarkan pengalaman dan yang mana yang saya rasa bagus saya share lah kan. Okay? Okay Puan? Alright, so untuk training agent dengan stokis tu kita akan cuba sambung untuk sesi seterusnya. Saya punya partner kalau dia okey, hari ni tak sihat sikit. Dia okey, ni saya akan jemput untuk join sekali lah. Alright? Okey, itu saja untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa sesi seterusnya. Okey, terima kasih Coach. Puasa dan sempat lagi sebelum raya kan. Kita ada 3 kelas lagi sebelum raya. Dan saya ucapkan selamat berniaga dan minggu ni adalah minggu orang ada duit. Di raya, gaji awal keluar sebelum raya. Duit air lestari, air prihatin, air sina semua keluar bulan ni.
Bonus government pun keluar minggu ni juga. Oh ni. So jangan abaikan seminggu ni je. Seminggu ni pulun cukup-cukup. InsyaAllah. Okay, saya harapkan dapatlah sikit. Kalau tak Ada dapat RM10,000, rezeki. dapat RM50,000 pun jadilah. Alhamdulillah. Okay. Okay, itu saja. So, Ya. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam. Good night.